Seorang lelaki yang bertubuh gempal amat ditakuti oleh masyarakat di era 90-an. Bagi lelaki ini, menamatkan riwayat hidup seseorang bukanlah sesuatu yang susah untuknya. Dia hanya perlu menarik pistolnya bila-bila masa sahaja bagi melampiaskan amarah kepada musuhnya. Sebut sahaja namanya di era itu sudah cukup menggerunkan musuh-musuh yang mengenalinya kerana dia merasakan undang-undang adalah miliknya. Siapakah dia? Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Pi Kalimutu atau dikenali sebagai Bentong Kali sering melakukan huru-hara mengikut kehendak nafsunya, termasuklah membunuh seseorang. Pemikiran songsangnya ini menjadikan dia sebagai salah satu penjenayah paling berbahaya yang pernah diburu oleh pihak polis suatu ketika dahulu. Sepanjang hidup, rekodnya adalah 16 kes pembunuhan sehingga polis menawarkan ganjaran RM100,000 kepada sesiapa yang dapat memberi maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah kejam itu. Bukan pembunuhan sahaja, malah dia juga banyak melakukan jenayah seperti mencederakan anggota polis dengan sengaja serta pengedaran dadah. Setiap kali melakukan jenayah, dia akan meninggalkan kesan jenayahnya menerusi kelongsong peluru jenis 9mm daripada pistol buatan Jerman. Dengan kesan ini seolah-olah dia ingin pihak berkuasa tahu bahawa dengan siapa pihak polis sedang berurusan. Dia dilahirkan pada 22 Januari 1961 di Bentong, Pahang. Nama Bentong Kali diambil bersempena tempat kelahirannya. Merupakan anak ke-8 daripada 11 adik-beradik. Dia mula terjebak dalam kegiatan jenayah seawal usianya 14 tahun selepas dia berhenti dari alam persekolahan. Di usia yang amat muda, dia sudah nekat menyertai kumpulan kongsi gelap Cina 04 dengan pelbagai kesalahan seperti merompak, pergaduhan dan peras ugut. Namun, ketika usianya menganjak 19 tahun, dia telah dipenjarakan, tetapi tidak lama selepas itu dia dibebaskan. Bentong Kali juga dikatakan memiliki banyak tatu dilukis pada badan dan tangannya seperti tanda palang dan ungkapan Born to Die. Pada tangan kanannya terdapat gambar kepala harimau, manakala di tangan kirinya terukir gambar perempuan tidak berpakaian, ular dan helang. Tatu di bahagian belakang badannya pula dilukis gambar helang dan kedua-dua pahanya ada gambar perempuan seksi. Kalimutu turut memiliki parut kesan pembedahan di perut. Pada tahun November 1984, dia dikatakan telah menghilangkan diri. Pihak polis tidak dapat menjejakinya, tetapi 4 tahun selepas dibebaskan, dia dikatakan telah menyertai kumpulan kongsi gelap India 08. Bersama kumpulan haram dan rakan penjenayah baru, aktif mencabar undang-undang sekitar ibu kota iaitu di Brickfields, Segambut dan Ampang. Dia ditahan semula mengikut ordinan darurat serta pernah ditempatkan di Pulau Jerejak, Pulau Pinang, tetapi dibebaskan pada 1987 bersama sekatan kediaman terhad di Kuantan, Pahang. Walaupun pelbagai cara menghalang dia daripada kembali ke dunia jenayah, kesemuanya tidak guna baginya. Ibarat menjadi penjenayah adalah cita-citanya. Dia nekat dengan menubuhkan satu kumpulan kongsi gelap 04 yang disertai oleh rakan-rakan yang baru. Kumpulan ini menyasarkan jenayahnya di sekitar Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur untuk melakukan pengedaran dadah. Malangnya dia berjaya diberkas pada April 1990 dan didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya. Bagaimanapun dia terlepas daripada hukuman apabila bukti tidak cukup untuk mensabitkan kesalahannya. Bagi kesalahannya ini, mahkamah memerintahkan dia dikenakan sekatan kediaman terhad di Gopeng, Perak selama 2 tahun. Selepas itu pada tahun 1991, dia mula kembali melakukan jenayah kejam dengan melakukan pembunuhan demi pembunuhan. 9 Jun 1993, Bentong Kali telah menembak mati seorang penebar roti canai berusia 24 tahun di sekitar kawasan Taman Tan Meng Jaya. Dalam kejadian ini, tindakan penjual roti canai terbabit menegur tindakan kurang ajar Bentong Kali yang kencing berhampiran rumahnya menyebabkan penjenayah itu berang. Seterusnya, Bentong Kali mengeluarkan sepucuk pistol dan melepaskan sedas tembakan tanpa belas, menyebabkan penjual roti canai itu rebah dalam keadaan kesakitan dan berlumuran darah. Penduduk yang menyedari kejadian itu menghulurkan bantuan dengan menghantar mangsa ke Hospital Kajang, tetapi lelaki itu mati ketika dalam perjalanan.
Sekitar jam 11 malam 14 Jun 1993, di kawasan perumahan yang sama, kegembiraan sambutan hari lahir tidak berakhir dengan suasana ceria sebaik dua lelaki dipercayai salah seorang yang adalah bentong kali muncul tanpa diundang pada majlis berkenaan. Kemunculan mereka itu sememangnya memberi sesuatu yang mengejut apabila tanpa diduga mereka melepaskan tembakan di hadapan kira-kira 40 orang yang berada pada majlis itu. Sebaik melepaskan tembakan, terus mereka beredar meninggalkan tetamu majlis itu dalam ketakutan. Tembakan itu menyebabkan 3 maut di tempat kejadian. Seorang lagi mati ketika dikejarkan ke hospital, manakala 2 lagi cedera parah. Beberapa ketika kemudian, polis pergi ke tempat kejadian tetapi gagal mengesan 2 lelaki berkenaan. Sebaliknya, mereka menemui 9 kelongsong peluru. Penemuan bukti kelongsong peluru itu menyebabkan polis mengesyaki pembabitan pi kali mutu atau bentong kali dalam kejadian pembunuhan berkenaan. Pada 11 Jun 1993 pula, bentong kali turut disyaki terbabit dalam kejadian pembunuhan seorang lelaki dan mencederakan seorang lelaki lain di kampung sungai tepi Jalan Kelang Lama. Dalam kejadian itu, seorang lelaki ditembak 2 das di bahagian dada dari jarak dekat oleh 2 lelaki bermotosikal. Tidak lama selepas itu pula, seorang lagi lelaki turut ditembak oleh 2 lelaki bermotosikal dengan modus operandi sama, iaitu tembakan dari jarak dekat. Bagaimanapun, lelaki kedua hanya cedera. Semua jenayah di kawasan perumahan itu dikaitkan dengan bentong kali kerana lelaki itu turut menyewa selama 3 bulan di Taman Tan Meng Jaya sebelum melarikan diri. Sementara itu, dalam satu kejadian lain di Pandan Jaya pada 27 Jun 1993, 2 polis bermotosikal dilanggar dari belakang oleh sebuah kereta Proton Saga yang disyaki dinaiki bentong kali. Kereta berkenaan dikatakan mematikan lampu secara tiba-tiba sebelum terus melanggar motosikal berkenaan sehingga 2 anggota penguat kuasa yang dalam perjalanan ke pondok polis berhampiran tercampak. 2 polis yang cedera sempat melepaskan tembakan ke arah kereta terbabit sebelum pemandunya keluar dari kenderaan itu dan melarikan diri dalam gelap. Pemeriksaan kemudian mendapati ada kesan darah di tempat duduk pemandu. Selain kejadian berkenaan, bentong kali juga dikatakan keterlaluan berani apabila menelefon dan mencabar Datuk Zaman Han untuk memberkas dirinya. Jenayahnya ini tidak dapat dibendung lagi apabila pada tahun 1993 menyebabkan polis melancarkan Ops Buncit. Operasi ini melibatkan 200 pegawai dan anggota polis yang disertai dari Kuala Lumpur, Pahang dan Selangor. Hal ini menggambarkan betapa polis betul-betul akan memburu bentong kali dan tidak akan sesekali melepaskannya. Kerana jenayah pembunuhan yang mengikut hawa nafsunya, pihak polis mengklasifikasikan bentong kali sebagai penjenayah paling bahaya dan perlu diburu walaupun ke lubang cacing sekalipun. Polis melancarkan misi pencarian bentong kali dengan mengedarkan poster dengan wajahnya beserta aktiviti-aktiviti jenayahnya. Tidak cukup dengan itu, polis menawarkan ganjaran sebanyak RM100,000 kepada sesiapa yang memberi maklumat sehingga tertangkapnya bentong kali. Dada-dada akbar mula menayangkan wajahnya. Kawasan-kawasan sempadan negara mula diperketatkan bagi menghalang bentong kali lolos ke negara jiran. Pihak polis dikerah melancarkan gerakan selama 7 hari seminggu 24 jam sehari. Serbuan demi serbuan dijalankan untuk menjejak penjenayah itu, antaranya di lokasi yang menjadi tumpuan jenayahnya iaitu sekitar Kuala Lumpur, di Jalan Kelang Lama, Breakfast, Taman Melawati, Ampang, Balakong, Kajang, Raup dan Bentong. Pencarian pihak berkuasa kemudian berhasil apabila bentong kali dikatakan keluar dari persembunyiannya, dipercayai untuk mencari seorang bekas konconya di Jalan Kelang Lama. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Pada 29 Jun 1993, polis berjaya mengesan dan melakukan serbuan di tempat persembunyian bentong kali di sebuah rumah teres 2 tingkat di Medan Damansara. Subuh menjelang apabila sepasukan anggota elit polis dari unit tindakan khas UTK Bukit Aman mengambil posisi dan mengepung kawasan perumahan itu. Turut menyertai operasi adalah unit pemusnah bom. Situasi genting itu kemudian bertukar menjadi drama tembak-menembak. Bentong kali bersama 2 pengikutnya melepaskan 2 das tembakan kepada polis yang mengepung kawasan itu. Menyedari tindakan agresif penjenayah itu dan cubaan mereka untuk melarikan diri, polis mengambil tindakan pantas dengan membalas tembakan. Tembakan balas sekitar jam 6.30 pagi itu menyebabkan ketiga-tiga penjenayah terbabit terbunuh dengan 1 das tembakan di kepala, sekaligus menamatkan riwayat hidup bentong kali. Sekian, terima kasih.